Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam video seterusnya, iaitu berkaitan dengan susun lapis masyarakat di Indonesia sebelum kedatangan kuasa barat. Pengenalan. Kita akan bahagikan susun lapis ini kepada dua bahagian, iaitu yang pertama di Aceh dan yang kedua di Kepulauan Jawa. Hal ini kerana Indonesia itu sendiri terdiri daripada banyak pulau, iaitu lebih kurang sebanyak 13,446 buah pulau. Sebab Indonesia merupakan negara kepulauan dan pada peringkat awal menerima pengaruh Hindu-Buddha dan seterusnya pengaruh daripada agama Islam, kesan daripada para pedagang daripada India dan juga para pedagang daripada semenanjung Tanah Arab. Dan pada abad ke-16 Islam mula tersebar secara menyeluruh di Kepulauan Indonesia dan kesannya Islam mula menggantikan pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama kita akan lihat susun lapis masyarakat di Aceh. Terbahagi kepada dua golongan, iaitu golongan pemerintah dan golongan diperintah. Golongan pemerintah terdiri daripada sultan, kerabat diraja, bangsawan dan pembesar, ulama dan pendeta serta hulu balang. Manakala golongan yang diperintah pula terdiri daripada rakyat biasa dan hamba. Baik, yang pertama ialah sultan, di mana sultan menduduki tahap tertinggi dalam susun lapis masyarakat di Aceh. Sultan berkuasa secara mutlak selaku ketua kerajaan dan berperanan dalam memberi perlindungan kepada rakyat. Sultan juga berperanan sebagai ketua agama Islam. Seterusnya ialah kerabat diraja, menduduki tangga kedua dalam susun lapis masyarakat, terdiri pada keturunan-keturunan kerabat diraja di Aceh serta mempunyai hak keistimewaan sama seperti sultan, tapi tidak boleh mengatasi kedudukan sultan yang memerintah pada ketika itu. Yang ketiga pula ialah golongan bangsawan dan juga pembesar, di mana golongan bangsawan dan juga pembesar ini akan berperanan dalam membantu sultan dalam urusan pentadbiran di peringkat pusat dan peringkat jajahan takluk. Kemudian pembesar dan juga bangsawan ini juga berperanan dalam perdagangan maritim, membantu sultan dalam urusan perdagangan maritim, sebab pada masa itu Aceh merupakan pelabuhan interport yang penting di Asia Tenggara. Yang keempat ialah ulama serta pendeta. Ulama ialah orang yang berpengetahuan dan pakar dalam bidang agama. Jadi ulama ini akan menjadi penasihat kepada sultan dalam urusan hal ehwal agama. Manakala pendeta ini orang yang pakar dalam bidang kesusahaan dan juga kesenian. Jadi pakar rujuk kepada raja dan juga istana dalam bab-bab tersebutlah. Dan yang seterusnya ialah hulu balang. Hulu balang ini berperanan dalam menjaga keselamatan raja dan menjadi pengawal peribadi raja, serta menjadi pengawal ibu kota dan memimpin bala tentera dalam peperangan. Seterusnya ialah golongan yang diperintah. Yang pertama terdiri daripada rakyat. Rakyat di Aceh terdiri daripada pelbagai lah, yang menjalankan kegiatan pertanian dan juga kelautan. Jadi pekerjaan utama mereka ini adalah seperti petani, nelayan, pelayar dan juga para pedagang. Dan yang terakhir menduduki tangga yang paling bawah dalam susun lapis ialah hamba. Lapisan paling bawah sekali dalam susun lapis masyarakat di Aceh. Terdapat pelbagai jenis hamba di Aceh, antaranya hamba butang, hamba raja, hamba perang. Jadi hamba-hamba ini bergantung kepada tuan-tuan masing-masing lah. Seterusnya kita akan lihat susun lapis masyarakat di Pulau Jawa. Berlaku selepas keruntuhan Empayar Majapahit pada abad ke-16. Jadi muncullah kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa seperti Demak, Tuban, Surabaya, Bantam, Pajang dan juga Jepara. Jadi selepas itu muncul kerajaan Mataram di Pulau Jawa. Jadi kerajaan Mataram ni terletak di Yogyakarta dan menguasai sebahagian besar Pulau Jawa di antara tahun 1575 hingga 1682, menjadi kerajaan Islam pertama lah, dan mempunyai struktur masyarakat tersendiri, juga terdiri pada golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Golongan pemerintah di Kepulauan Jawa terdiri pada sultan, bangsawan atau lebih dikenali sebagai priai dalam bahasa Jawa. Khususnya ialah golongan diperintah pula terdiri pada rakyat biasa dan hamba. Baik, kita tengok susun lapis masyarakat di Kepulauan Jawa. Yang pertama ialah sultan. Sama, sultan menduduki lapisan tertinggi
dalam susun lapis masyarakat, berkuasa secara mutlak dan disifatkan sebagai khalifah Allah di atas muka bumi dan berperanan dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Yang kedua ialah golongan bangsawan. Golongan bangsawan ni ataupun lebih dikenali sebagai priayi akan berperanan dalam membantu sultan dalam menjalankan pentadbiran lah, pentadbiran di peringkat pusat. Kerana priayi ini adalah golongan bangsawan yang mempunyai pertalian darah ataupun hubungan kekeluargaan dengan sultan. Mereka juga akan dibantu oleh panglima perang yang terdiri daripada Kusumubadayu dan ataupun panglima tertinggi dan Yuda negara iaitu panglima rendah. Seterusnya ialah rakyat. Rakyat biasa terdiri daripada petani miskin dan tidak mempunyai tanah. Mereka ini akan menyewa tanah kepada golongan bangsawan. Mereka yang akan mengusahakan kegiatan pertanian dan bercucuk tanam seperti sawah padi. Dan yang terakhir ialah hamba. Hamba sama seperti di Aceh. Jadi kesimpulan, selepas penjajahan Belanda, susun lapis ini telah berubah kerana jawatan pembesar telah diambil alih oleh pegawai-pegawai Belanda. Kesan daripada campur tangan Belanda di Indonesia lah. Dan hanya pembesar di peringkat daerah saja yang dikekalkan, iaitu bupati. Setakat itu dulu kita punya video untuk kali ini. Sekian, terima kasih daripada saya. Harap video ini memberi sedikit manfaat kepada semua. Jadi jangan lupa like dan juga subscribe video ini. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.